Baik, kita mulakan Suratul Furqan ayat yang ke-6. Ayat ke-6 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah oleh engkau, anzalahu, telah menurunkan ia akannya, allazi, oleh Tuhan yang, ya'lamu, ia mengetahui, as-sirra, akan rahsia, fis samawati, di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah ia, ghafuron, amat pengampun, rahima, lagi amat penyayang. Semak semula. Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Katakanlah oleh engkau, ya Muhammad, telah menurunkan ia akannya, yakni Al-Quran ini, oleh Tuhan yang ia mengetahui akan rahsia di langit-langit dan bumi. Innahu kana ghafurur rahimah. Sesungguhnya dia, yakni Allah, adalah ia amat pengampun lagi amat penyayang. Mereka menuduh bahawa Al-Quran ini ia diturunkan ataupun Nabi dapat ia daripada seseorang, dan mengatakan Nabi belajar daripada ahli kitab. Kemudian dapat sikit, Nabi pun olahlah jadi banyak. Jadi dan mengatakan juga, katanya ia sebagai dongengan, cerita dongeng orang dahulu kala. Maka jawapan wahyu ialah yang menurunkan Quran ini ialah Allah. Allah yang mengetahui segala rahsia di langit dan bumi. Dia bersifat pengampun lagi penyayang. Baik, sambung lagi. Ayat yang ke-7. Wa qalu, dan telah berkata mereka, malah, mengapakah, hadza, ini, ar-rasul, rasul, ya'kulu, ia makan, at-ta'am, akan makanan, wayamshi, dan ia berjalan, fil aswaq, di pasar-pasar, laula, kenapa tidak, unzila, telah diturunkan ia, ilaihi, kepadanya, malakun, akan malaikat, ataupun kepada, itu lagi cantik lah, kepada malaikat. Fayakuna,
Lalu ia jadi ma'ahu bersamanya nazira memberikan ancaman. Semak semula. Waqalu dan telah berkata mereka. Mereka ni, ya orang-orang kafir Mekah. Dia kata apa lagi? Ma li hadzal rasul. Mengapakah ini rasul? Kalau kita susun, mengapakah rasul ini? Ya'kulu ta'am. Ia makan akan makanan. Wa yamshi fil aswaq. Dan ia berjalan di pasar-pasar. Ya, anggapan mereka, kalau Rasul, dia tak makan. Macam tu. Tak makan, tak minum. Dan dia tak pergi pasar-pasar. Muhammad, ya, dia makan, dia minum. Dan dia juga, dia jalan ke pasar-pasar. Ya, untuk mendapatkan bekalan, makanan. Ya, dia juga pergi ke pasar. Ini seorang Rasul. Tersebut dalam Quran. Bahawa Rasul juga pergi pasar. Bahawa Rasul juga makan akan makanan. Ya. Jadi dituduh oleh orang kafir Mekah ni, kalau dia Rasul, tentu dia tak makan, tentu dia tak pergi pasar. Laula unzila ilaihi malak. Kenapa tidak? Kenapa tidak telah diturunkan ia? Ilahi kepadanya al-malak, malakun. Akan malaikat atau kepada malaikat. Kenapa? Ya, Rasul itu tidak diturunkan saja kepada malaikat. Bukan ya kepada Muhammad. Tapi malaikat jadi Rasul. Fayakuna ma'ahu nazira. Lalu ia jadi bersamanya ya nazira. Memberi ancaman. Atau dimaksudkan begini pun boleh. Ya, kenapa tak diturunkan kepada Muhammad itu malakun, seorang malaikat yang mengiringi. Dia nak Muhammad tu diiringi oleh malaikat sebelah dia je. Ya, lalu dia jadi bersamanya, bersama malaikat itu nazira. Ya, atau malaikat bersamanya memberi ancaman. Orang musyrikin Mekah kalau nak tahu, dia percaya adanya malaikat. Sebab dia punya pahaman, malaikat-malaikat tu anak-anak perempuan Tuhan. Dia ada kepercayaan lagi bahawa dia masih percaya adanya malaikat. Jadi sebab itu, ya, bila dia nak sajalah nak mempersendakan Nabi, dia mengatakan kalau Muhammad tu Rasul, tentulah ada malaikat bersama dia, mengiringi jalan sana, jalan sini. Ya, itu kehendak mereka macam tu. Ya. Baik, sama lagi ya. Ayat yang ke-8. Atau yulqa, ia dilemparkan. Dalam braket, ia diturunkan. Ilaihi kepadanya kanzun, perbendaharaan. Au takunu, atau ia ada lahu baginya jannatun, kebun. Nanti lahu baginya jannatun, kebun. Ya'kulu, ia makan minha, daripadanya. Waqala, dan telah berkata ia az-zalimun, oleh orang-orang yang zalim, in, tiada,
Ini makna tiada sebab ada illa ya, diselangi illa selepasnya tu illa ya. Tiada. Tattabi'una, kamu mengikut, illa melainkan, rajulan, seorang lelaki, mashura, yang kena sihir. Baik, saya masuk mula. Au yulqa, atau ia dilemparkan. Asal mana lempar. Tapi untuk mencantikkan bahasa tu, boleh lempar tu dengan makna ia diturunkan. Ya. Atau ya, ia diturunkan ilaihi kepadanya kanzun, perbendaraan. Maknanya kalau Muhammad tu seorang rasul, ya tentulah ia dicampakkan daripada langit atau diturunkan daripada langit, ya perbendaharaan yang Nabi tak perlu lagi pergi ke pasar-pasar. Nak makan, nak minum, nak apa semua ada. Nak harta semua ada, turun dari langit. Dia anggap kalau Rasul macam itulah dia nak. Au takuna lahu jannah, atau ia ada baginya kebun. Ya'kulu minha, ia makan daripadanya. Maknanya, ya, kalau dia Rasul, tentulah dia punya kebun yang luas, yang dia boleh makan daripada hasil kebun tadi. Ya, jadi dia tahu Nabi Muhammad ni tidak memiliki kebun. Ya, jadi dia anggap kalau seorang Rasul mesti macam tu. Muhammad ni, ya, mana ada kebun? Ya, macam mana kita nak percaya dia Rasul? Ya. Jadi dia menganggap bahawa seorang Rasul ni ialah orang yang tak payah bekerja, atau tak payah makan, tak payah minum. Macam itulah anggapan mereka. Ya. Sebenarnya ini adalah cakap-cakap mempersendakan Rasul. Dan sebenarnya mereka tidak mau beriman. Jadi macam-macam hela lah diceritakan. Waqala, dan telah berkata ya az-zalimun, oleh orang-orang yang zalim. Yang zalim ni maknanya yang kafir itulah. In tattabi'una illa rajulan mashura, tiada kamu mengikut melainkan seorang lelaki yang kena sihir. Seorang lelaki ni dituduh Muhammad Nabi SAW. Dituduhnya adanya seorang lelaki yang kena sihir. Kamu ikut tu, yang kamu ikut tu sebenarnya lelaki yang kena sihir. Kenapa kau nak ikut Muhammad tu? Dia kan tu seorang lelaki yang kena sihir. Macam itulah tuduhan-tuduhan, tomahan-tomahan yang diberikan kepada Nabi waktu ini di Mekah. Baik lagi, unzur, lihatlah oleh engkau. Ni ayat 9 ya. Unzur, lihatlah oleh engkau. Kaifa, bagaimana? Dorobu, telah mencontohkan mereka. Laka, bagi engkau. Al-amsal, akan beberapa perumpamaan. Fadallu, maka telah sesat mereka. Fala, maka tidak. Yastati'una, mereka berupaya. As-sabila, akan jalan. Baik, saya lagi. Unzur, lihatlah oleh engkau. Engkau ni balik kepada Nabi lah. Lihatlah oleh engkau ya Muhammad. Kaifa dorobu lakal amsal, bagaimana telah mencontohkan mereka kepada engkau atau bagi engkau al-amsal, beberapa perumpamaan. Macam-macam mereka perumpamakan Nabi. Mereka katakan ahli sihir, ahli syair, Muhammad majnun, gila, macam-macam mereka perumpamakan. Fadallu, maka telah sesat mereka.
Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu bukan akan mendapat hidayah, tetapi menambahkan sesat mereka. Fala yastati'una sabila, maka tidak mereka berupaya sabila akan jalan. Apa maksudnya? Maka tidak mereka berupaya akan jalan. Maknanya mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang Rasul. Dia nak tentang Rasul, macam-macam dia perumpamakan. Tapi Rasul tetap istiqomah dengan pendiriannya. Sampai dia tak ada jalan, tak berupaya. Tak berupaya nak menentang jalan Rasul ni. Macam itulah bahasa dia. Fala yastati'una sabila. Maka tidak mereka berupaya akan jalan. Mana tak mampu nak menentang jalan Rasul ni. Rasul tetap istiqomah walaupun macam-macam diperumpamakan mereka. Sama lagi, tabarakah, maha berbahagialah. Allazi, Tuhan yang, jika sya'a, telah berkehendak ia, ja'ala, telah menjadikan ia, laka, bagi engkau, khairan, akan kebaikan, ataupun bagi engkau akan yang lebih baik. Yang lebih baik. Min zalika, daripada itu. Jannatin, kebun-kebun syurga. Kebun-kebun syurga, tajri, ia mengalir. Min tahtiha, daripada bawahnya. Al-anhar, oleh sungai-sungai. Wa yaj'al, dan ia jadikan, laka, bagi engkau, kusura, mahligai-mahligai. Semak semula. Tabarakallazi insya'a, maha berbahagialah Tuhan yang, jika telah berkehendak ia, ja'ala laka khairan min zalika, telah menjadikan ia bagi engkau lebih baik daripada itu. Kalau Allah mau, Allah boleh berikan lebih baik daripada itu, kalau Allah mau. Tapi di akhirat besok, jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun syurga yang mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Wa yaj'alaka kusura, dan ia jadikan bagi engkau mahligai-mahligai. Itu di akhirat nanti. Allah berikan kepada Nabi syurga yang mengalir air di bawahnya, dan juga diadakan di jannah itu mahligai-mahligai atau istana-istana. Ayat yang ke-11, bal, bahkan, kazzabu, telah mendustakan mereka, bisa'ah, akan hari kiamat. Wa'atadna, dan telah kami sediakan, liman, bagi orang yang kazzaba, telah mendustakan ia, bisa'ah, akan hari kiamat,
Sa'ira. Neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir. Dalam braket, api yang menyala. Simak semula. Bahkan kazzabu, telah mendustakan mereka bisa akan hari kiamat. Mereka orang kafir Mekah ni, mereka langsung tak percaya kalau Nabi mengatakan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan semula. Itu memang tak dipercayai oleh mereka, ya. Ditolak langsung oleh mereka. Wa atadna liman kadzaba bisaati sa'ira, dan telah kami sediakan bagi orang yang telah mendustakan ia akan hari kiamat, yaitu neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni api yang menyala-nyala, ya. Ini untuk siapa? Untuk mereka yang mendustakan hari kiamat. Salah satu iman kita, yaitu kita percaya ya adanya hari kiamat. Bila adanya percaya hari kiamat, barulah kita akan percaya kepada lain-lain yang gaib, yang dikatakan oleh Rasul, yang dikatakan dalam Quran. Kalau dah tak percaya sa'ah ataupun hari kiamat ini, macam mana nak percaya yang lain-lain? Nak percaya perkara yang gaib, ya, adanya dosa, pahala, adanya timbangan, adanya malaikat, adanya surga, adanya neraka, sudah tentulah sukar nak dipercayai, ya. Baik, ya, kita ulang semula, ya, daripada ayat yang kita mula tadi, ayat yang ke-6, ya, iaitu ya daripada kul tadi, kul anzalahu, ya. Semak semula daripada perkataan kul anzalahu itu, anzalahu, ya. Anzala tu adalah fi'il madi, ya. Jadi kita tahu anzala ini daripada nazala, 3 huruf. Kalau nazala dengan anzala, apa beza? Ya, nazala maknanya telah turun ia. Biasalah telah turun ia. Tapi kalau ditambah dengan alif, ya, dengan jadi 4 huruf. Bila 4 huruf, penambahan dia me dengan kan. Jadi anzala telah menurunkan ia. Sama kita punya nahu, ya, nahu kita, ya, ada penambahan me, kan, macam tu kan. Daripada turun, me dengan kan. Jadi telah menurunkan ia, contohnya, ya. Jadi kalau nazala saja maknanya turun. Lazim nazala. Tapi kalau anzala, telah menurunkan ia. Ya, sama dengan lain-lain yang 3 huruf. Kalau dia jadi 4 huruf, mesti terjemahkan dengan terjemahan yang melampau. Macam mana terjemahan melampau? Iaitu terjemahan menambahkan me dengan kan. Disebut dalam bahasa Arabnya ya muta'addi. Muta'addi ni maknanya melampau. Kalau telah turun ia, itu lazim namanya. Telah turun ia, biasalah lazim. Telah menurunkan ia, itu namanya muta'addi, melampau. Ya, bezanya, ya, 3 huruf dengan 4 huruf. Jadi 4 huruf ni berasal daripada 3 hurufnya, iaitu nazala. Nun zailam, nazala. Ya, jadilah anzala, ya. Baik, ada tak perkataan yang saya suruh suruh cari? Ada tak? Tak ada, ya? Cari sendiri ada tak? Cari sendiri. Cari sendiri, ya. Yelah tu cari, ya. Cari, ya. Baik, ya, kita balik kepada nazala pula. Kita cari nazala dalam kamus. Nun zailam, ya. Nun zailam.
Cuba kita cari dalam Kamus Nun Zailam perkataan nun ya. Muka surat apa tu? Yang dah cari tu. Anzala. Anzala mesti cari daripada Nazala dulu. Baru jumpa Anzala. Jadi cari cari Nun Zailam. Ya. Cari Nun Zailam. Kejap ya. Ada tak? Kalau boleh tak lepas jangan lemah. Kalau ada botol dari bawah. Dia kata boleh lepas. Muka surat apa? 418. Yang lain dah dapat dah. 418. Okey. Perkataan dia ialah nazala nun zailam. Nun zailam. Jadi daripada 3 huruf dia akan jadi 4 huruf contohnya ini kita cari mana turun jangan cari mana lain mana turun. Jadi 418 sebelah kanan. Sebelah kanan bawah. Jumpa tak? 418 sebelah kanan bawah baris yang ke-5. Jumpa dah? Jumpa tak? Tak jumpa ke? 418 suara tak keluar. Ada tak? Tak buka kot. Tak. Dah jumpa dah? Okey. Nazala yanzilu, masdarnya nuzulan. Nuzulan. Ini mana turun mana turun. Jadi nazala telah turun ia. Yanzilu ia turun. Mudhari'. Nuzulan boleh maknakan turun. Penurunan. Penurunan tu pun boleh dia katakan masdar. Turun pun dah cukup pun masdar. Asal kita tak meletakkan telah. Ia. Baik, sekarang tengok. Nazala yanzilu. Kalau amarnya apa yanzilu? Inzil. Senang nak buat fi'il amar. Tengok mudhari'nya macam mana. Kalau 3 huruf Kalau yanzilu bunyinya inzil. Sebab zai lam, zai dengan lam barisnya bawah. Zai itu zil, inzil. Kalau dia bunyi atas macam mana? Kalau contohnya zal. Kalau ditakdirkan bunyi zal, tentulah bunyi inzal. Ini dia punya panduan Kalau bunyi zil, inzil. Kalau bunyi zal,
Inzal. Kalau bunyi zul, zul. Unzul. Unzul. Ya. Ingatkan kaedah ni. Lagi sekali, kalau bunyi zil, inzil. Kalau bunyi zal, inzal. Kalau bunyi zul, unzul. Contoh lain misal kata, saya katakan ijlis. Ijlis maknanya duduk kan? Duduklah oleh engkau, ijlis. Kalau ditakdirkan lis, ijlis. Kalau ditakdirkan las, ijlas. Kena dengar depannya tu. Ya, jangan tukar. Kalau ditakdirkan las, ijlas. Kalau ditakdirkan lus, ujlus. Itu kaedah. Kaedah yang senang saja untuk 3 huruf. Untuk 3 huruf ya. Lain sekali. Kalau bunyi las, ijlas. Kalau bunyi lis, ijlis. Kalau bunyi lus, ujlus. Contoh lain macam idrib. Idrib. Ya. Idrib, pukullah oleh engkau. Kalau ditakdirkan bunyinya rob, idrib. Kalau ditakdirkan bunyi rob, idrob. Kalau bunyikan rub, udrub. Macam tu. Pegang tu. Okey. Sekarang balik kepada nazala balik ya. Nazala, yanzilu, inzil. Kalau fi'il nahinya, la tanzil. Fi'il nahi kaedah dia tambah lam alif dengan ta. Lata. Ingatkan lata. Jangan jadikan latu pula. Latu, lati. Ya. Kalau untuk 3 huruf, semua lata. Kalau 4 huruf, latu. Itu kaedah dia. Kalau 4 huruf, latu. Tapi kalau untuk 3 huruf, semua lata. Jadi sekarang ni, kalau fi'il nahi, la tanzil. Apa? La tanzil. Jangan engkau turun. La tanzil. Jangan engkau turun. Okey. Nazala, yanzilu. Amarnya apa? Inzil. Nahinya la tanzil. Isim fa'ilnya nazilun. Apa? Nazilun. Isim maf'ulnya manzulun. Manzulun. Isim maf'ul dia manzulun. Wazan dia maf'ulun. Manzulun. Ya. Lain sekali. Ulang balik. Kalau madi nazala, mudhari' mana pula yun pula? Yanzilu, ikut kamus. Ikut kamus tu. Yanzilu. Amarnya inzil. Nahi la tanzil. Isim fa'il nazilun. Isim maf'ul manzulun. Okey. Sekarang ni lain perkataan pula ya. Jadi anzala tadi daripada nazala ya. Daripada nazala. Okey. Yang lain perkataan apa? Siapa yang cari sendiri tu? Cuba dengar perkataan apa yang nak cari? Ayat ya lamu. Okey. Ya lamu, huruf yang nak dicari apa? Ain lam mim. Okey. Tak mau dia. Tengok kamus dulu. Ada kamus tak?
Ada kamus tak? Cuba tengok. Muka surat apa? 247. Siapa ada kamus, buka 4247. Ya, sebelah kiri, tengah. Sebelah kiri tengah. Apa madinya? Ain lam mim. Barisnya. Alima. Dia tak mau alama. Jadi alima. Alima mudhari'nya ya'lamu. Amarnya lam. Ikut mudhari' lah, ikut mudhari'. Mudhari'nya kan ya'lam. Mudhari'nya kan ya'lamu. Ya'lamu kan matikan ujung lam. Jadi pangkalnya bawalah i'lam. I'lam. Tadi kan dah bagi kaedah, kalau bunyi lam i'lam, kalau bunyi lim i'lim, kalau bunyi lum u'lum. Dia tak ada bunyi atas. Bawah, depan. Jadi kalau lam i'lam, kalau lim i'lim, kalau lum u'lum. Macam tu. Sekarang bunyinya lam. Jadi i'lam. Nahinya la ta'lam. La ta'lam. Tak, nahi kan ikut mudhari'nya. Tengok mudhari'nya apa? Ya'lamu kan? Ya tu kan jadi ta, la ta, la ta. Saya sebut tadi la ta. Jadi la ta'lam. Macam tu. La ta'lam. Isim fa'ilnya alimun. Isim maf'ulnya ma'lumun. Ma'lumun. Ulang balik. Alima ya'lamu i'lam la ta'lam alimun ma'lumun. Okey. Ada lagi tak perkataan yang yang dah buat? Kita ikut je. Perkataan apa? Perkataan apa yang dah buat? Tak ada bunyi. Suara tak ada. Kejap. Okey. Silakan. Yamshi. Okey, yamshi cari apa perkataan? Mim sim ya. Muka surat apa? Nak tengok. Yang lain ikut. 391. Kalau tak betul kita perbetulkan ya. 391. Mim sim ya. Tengok mim sim ya tengah-tengah. Sebelah kanan. Sebelah kanan tengah-tengah, cuba tengok. Masya yamshi masyan. Ya, lain-lain tu semuanya adalah masdar ya. Jadi masyan. Masya yamshi masyan. Ini dikatakan mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir? Sebab akhirnya ada ya. Itu dikatakan mu'tal akhir. Mana huruf mu'tal, huruf sakit. Jadi huruf sakit ni tak sama dengan fi'il yang sakit, tak sama dengan fi'il yang sehat. Ya, fi'il amarnya nanti kita kena buang huruf sakitnya. Okey. Yamshi, kalau amarnya apa yamshi? Imshi. Macam mana ejaan imshi? Alif, mim, shin. Ya buang. Sebab mu'tal, kalau fi'il amar, ingat ya, kalau fi'il amar, mu'tal kena buang. Mu'tal hurufnya kan alif lagi, waw, ya. Alif, waw, ya. Jadi tu mu'tal. Bila fi'il amar kena buang. Imshi la tamshi.
Isim fi'il amar, fi'il nahinya la tamshi. La tamshi juga ia kena buang. Ya dia kena buang. Sebab dia mu'tal. Jadi ejaannya sampai shim saja. La tamshi. Isim fa'ilnya masyun. Masyun. Fa'ilun. Kemudian masyun ni ia dibuang jadi masyin. Cuba tengok bawah ada ejaan masyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daripada bawah. Itu isim fa'ilnya. Masyin yang berjalan. Masyin. Dia punya ya tu hilang. Masyin. Isim maf'ulnya mamsuyun. Mamsuyun. Mim pertama mim tambah, mim kedua mim asal. Sim waw, ya. Mamsuyun. Mamsuyun. Okey, yang lain apa? Perkataan apa yang dah buat? Akala. Muka surat apa tu? Apa ni? Kamus. Ayat 8. Kamus. Ah, 16. Bab alif ya. Bab alif ni awal lah. 16. Masing-masing boleh buka ya, muka surat 16. Perkataan akala dan kanan tengah. Cuba cari tangan kanan tengah ya. Akala yakulu aklan, maknanya makan. Akala yakulu aklan, makan. Telah makan ia. Yakulu apa maknanya? Ia makan. Aklan? Lah, tu amar. Masdar aklan. Madi mudhari' masdar. Makanan. Ya. Dan kalau kita jumpa perkataan to'am pun maknanya makanan juga ya. To'am. Ya. Ulang balik. Akala yakulu aklan. Kalau fi'il amar yakulu apa? Fi'il amar yakulu. Itu nahi. Nahi dengan amar tak tahu beza. Ya, itu nahi. Ya. Kalau amar? Okey. Sekarang ni mudhari'nya apa? Yakulu. Yakulu. Kemudian kita matikan kaf dengan apa? Lam. Kaf dengan lam bunyi apa? Kul. Jadi alif itu, hamzah di situ, hamzah awal tu, itu huruf termasuk huruf mu'tal. Hamzah tu. Jadi kita buangkan hamzah tu, tinggallah kul. Jadi amarnya kul. Ya. Amarnya jadi kul saja. Nahinya la ta'kul. Kena bunyikan juga la ta'kul. Bunyikan hamzah tu. Amar hamzah tu kena buang.
Ya. Sebenarnya dia bukan alif ya. Dia itu hamzah. Sebab itu hamzah dia tidak boleh berdiri. Dia kena tongkat dengan alif. Kadang dia minta tongkat dengan alif, kadang minta tongkat dengan ya, ya. Sebab dia tak boleh berdiri sendiri, hamzah ni. Dia punya bunyi hamzah macam alif juga. Ya. Nah, tapi dia tak boleh berdiri sendiri. Dia perlu tongkat. Sebab itu dia tak alif. Alif tu sebagai tongkat dia. Bila nahi la ta'kul. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'il ada bawah dia. Cuba kira daripada akala ke bawah. Ikut ya. Daripada akala, 1, 2, 3, 4. Ke bawah. Cuba tengok. Tak. Isim fa'il. Akilun. Atas makulun. Tak. Atas makulun tu. Akilun. Akilun tu catatkan. Itu isim fa'il. Letak tanda F. Tanda F tu mana isim fa'il ya. Letak tanda F. Kemudian makulun itu isim maf'ul. Letak tanda M. MF ke? MF. Okeylah MF. Nanti M mudhari' ingat kan? MF. Makulun tu isim maf'ul. Akilun tu isim fa'ilnya. Okey, ulang balik. Akala, yakulu, kul, la ta'kul, akilun, makulun. Makulun. Apa makna makulun? Cuba terjemah. Jangan bunyi je. Yang dimakan. Yang dimakan. Kalau akilun, yang memakan atau yang makan ya. Isim fa'il yang, isim maf'ul yang di. Okey, apa lagi? Baguslah, pandai dah. Lagi? Lagi apa perkataan dia? Unzur. Okey, unzur. Muka surat berapa dalam kamus? 427. Tengok semua 427. Daripada perkataan nun, za dengan ra. Nazara. Ya. Masing-masing buka ya, 427. Sebelah kiri ya. Sebelah kanan bawah sekali. Sebelah kanan bawah sekali. Nazara lagi. Yanzuru. Okey, nanti nazara yanzuru mudhari'nya. Ada juga ditulis katanya nazira. Mudhari'nya atas sekali kiri. Yanzuru. Tapi kita senang dengan yang pertama tu. Nazara yanzuru. Yanzuru. Ya, nazira yanzuru jarang kita jumpa dalam Quran. Jadi kita ambil yang biasa keluar dalam Quran. Nazara yanzuru. Masdarnya sama. Nazron. Nazron. Yang sebelah atas, kiri. Tengah tu. Tengah. Atas, kiri, sebelah tengah tu. Ya, atas sekali. Nazron. Itu masdar. Ya. Okey. Macam mana kita nak buat fi'il amar? Nazara yanzuru. Yanzuru. Unzur. Unzur. Nahinya? La tanzur. La tanzur. Isim fa'ilnya? Kita kena cari-cari kalau ada dalam kamus ni cantik. Dalam kamus ni boleh cari juga. Ya, kalau isim fa'il agak dulu. Isim fa'il macam mana agak dulu? Tak, itu isim maf'ul, isim fa'il. Nazirun. Nazirun, okey. Isim fa'il fa'ilun, wazan dia fa'ilun, jadi nazirun. Nazirun.
Kalau ikutkan dalam kamus ni, ada perkataan isim fa'il ya. Tengok sebelah kiri, baris nombor 6. 2, 4, 6, 7. Nombor 7. Daripada bawah. Sebelah kiri. Nazirun. Jumpa tak? Maknanya yang melihat. Nazirun. Jumpa ya? Sebelah kiri nombor 7. Daripada bawah, baris bawah. Nazirun. Nun alif zoro. Nazirun. Isim maf'ulnya. Apa isim maf'ulnya? Tadi dah sebut tadi. Isim maf'ul. Manzurun. Manzurun. Ya. Kalau manzurun maknanya yang dilihat. Nazirun yang melihat. Lagi sekali ikut susunan madi nazara, mudhari yanzuru, amar unzur, nahi la tanzur, isim fa'il nazirun, isim maf'ul manzurun. Ya, ada lagi tak? Dolla. Apa nak cari perkataan dolla? Muka surat berapa kamus yang dah cari? 200. Ikut ya. Yang lain masbuk jelah. Ya. Masbuk dengan imam. Imam kata 200, ikut 200. Tak apa. Sekurang-kurangnya belajar buka juga. Kalau tak belajar langsung tak buka. Okey, 200 ya. Ada perkataan dolar sebelah mana tu? Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah, baris nombor 3 daripada bawah kanan. Dola yadilu dolalan dolalatan, maknanya semuanya adalah sesat. Ya. Tidak mendapat petunjuk. Dola ya. Mudhari'nya yadilu. Agaknya amarnya yadilu macam mana? Ini mesti susah nak buat ni. Yadilu fi'il amar dia. Dola yadilu. Sekarang ni lam dia ada berapa? Ada 2. Jadi 2, salah satu kena matikan. Jadi bunyikan ke bawah, ambil huruf dot tu, baris dot baris bawah, letak pada lam pertama. Jadi lam kedua matikan, jadi lil. Lil. Lil, okey? Sekarang dot, baris dah kena ambil. Dot ada baris lagi tak? Tak ada baris. Jadi bila tak ada baris, diibaratkan dot ini sudah mati. Ya, baris berbaris mati. Kalau baris mati tambah apa? Alif. Tambah alif pangkal. Kalau lil, pangkalnya bunyi apa? Lil. Idlil. Apa dia? Idlil. Jadi fi'il amarnya idlil. Idlil. Sebab lam tu 2 ya. Lam tu bukan 1. Lam tu 2. Jadi lil. Idlil. Kalau nahinya? La tadlil. La tadlil. Isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya bawah sekali. Baris bawah sekali. Dolun. Dolun. Itu isim fa'ilnya. Kalau jim tu tanda jamak ya. Jamaknya doluna. Kalau majrur dolina. Yang dalam surah Fatihah tu tu sebab dia majrur. Jadi walad dolin. Kan? Lin ke bawah. Itu jamak kepada perkataan dolun. Ya.
Nah, kalau marfu'nya dallun, ya. Nah, kalau majrur dallin ke bawah. Itu jamak. Kalau mufradnya apa? Dallun. Dallun isim fa'ilnya dallun. Isim ada sabdu dia. Sebab lam kan dua. Kena letak sabdu. Dallun. Kalau isim maf'ulnya apa? Madlulun. Madlulun. Sebab lam dua kali. Lam tu dua ya. Madlulun. Madlulun. Itu dia punya, kalau madlulun maknanya yang disesatkan. Kalau dolun yang sesat. Kalau dolun, dolin itu orang-orang yang sesat, ramai. Dalam kamus kalau ditulis jim itu maknanya jamak ya. Dolun jamak, dolun jamaknya doluna. Tu. Ya, itu jim tu jamak maknanya. Ya. Okey, untuk akan datang ya, untuk akan datang sampai ayat itu tinggalkan dululah tak apa. Banyak kita boleh cari lagi. Ayat sampai ayat 17. Ayat 17 ya. Kemudian kita cari perkataan-perkataan yang suruh yang digariskan ya. Jadi gariskan saja, cari ya. Baik. Dalam ayat 16, ayat 16 ya. Cuba kita cari perkataan zafiron. Zafiron ya. Betul, salah silap 16 pula. Ayat ni ayat 12. Sorry, ayat 12. Ujung ayat. Ujung ayat. Zafiron. Dah. Gariskan. Zafiron. Kemudian ayat 13. Muqarrabin. Muqarronin. Muqarronina. Ya. Ayat yang ke-14, kita ambil perkataan suburon. Suburon. Ya. Ayat yang ke-15, perkataan al-khuldi. Al-khuldi. Jumpa tak? Okey, ayat yang ke-16 ya, kita ambil perkataan mas'ulan. Mas'ulan. Ayat yang ke-17 kita ambil perkataan yahsyuru. Yahsyuru. Okey, itu saja untuk akan datang. Kita sekadar itu dulu. Mudah-mudahan ia dapat kita manfaatkan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, sama semua. Okey. Jumpa lagi.